Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Sebagaimana biasa, banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi hari ini. Hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah hari Jumaat. InsyaAllah sama-sama kita menunaikan pada Jumaat hari ini. Dan hujan terlalu lebat. Mungkin banjir besar di Kelantan, khususnya di Kota Baru. Rumah Atuk pun air dah keliling dah. Macam pulau dah. Dia macam pulau. Tak pernah ada air tepi ni. Tapi dia tengok ke tingkap ni pun nampak air. Air penuh. Di padang-padang penuh. Benang-benang penuh. Dah penuh air dah. Itulah rezeki. Rezeki daripada Allah. Air penuh. Bukan senang nak dapat air banyak-banyak. Bukan senang. Call of the day. Sembang-sembang dengan Atuk hari ini. Walaupun dalam keadaan sejuk, hujan. Kita sembang-sembang dengan tajuk kita hari ini, iaitu fi sabilillah. Apa itu fi sabilillah? Fi sabilillah. Itulah di antara ayat-ayat atau perkataan-perkataan yang cukup menarik. Cukup menarik kepada kita untuk kita bual bicara hari ini. Fi sabilillah. Iaitu fi sabilillah ni iaitu berjuang. Berjuang di jalan Allah. Berjuang di fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah, insya-Allah. Kita akan jual. Jadi sembang-sembang hari ini keadaan sejuk sangat. Atuk pun pakai tengok long sleeve pun semua. sejuk tak tahan. Tak tahan kita buat bicara hari ini. Okey, fi sabilillah ini iaitu kalau nak kira berjuang peperangan fi sabilillah ini sekarang sudah tak ada dah. Ini zaman Rasulullah je. Sebab itu apabila habis peperangan zaman Rasulullah dulu, Rasulullah berkata ada lagi satu peperangan yang lebih besar. Sahabat bertanya, apa itu peperangan ya Rasulullah? Masing-masing nak berperang lah. Sebab berperang di jalan Allah ini ialah syahid. Syahid. Mana syahid? Iaitu mati terus tanpa hisap masuk syurga. Syahid. Syahid. Banyak kisah sahabat-sahabat Rasulullah yang syahid. Yang memang mereka berjuang habis-habisan untuk mendapatkan syurga balasannya. Rasulullah kata ada lagi jihad yang lebih besar, iaitu jihad hawa nafsu. Itulah jihad akhir zaman, jihad zaman kita lah, iaitu jihad berperang dengan nafsu sendiri. Berperang dengan nafsu sendiri. Itulah jihad yang paling besar yang kita terpaksa hadapi. Jadi hari ini kita akan berkongsi sedikit mengenai fi sabilillah. Fi sabilillah ialah satu perjuangan. Sebenarnya fi sabilillah itu adalah satu perkataan yang umum. Bagi seseorang yang bekerja secara ikhlas lillahi ta'ala, dengan niat lillahi ta'ala, untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja yang mereka nak lakukan, sama ada yang sunnah ataupun kebaikan-kebaikan lain, itu sudah dikira fi sabilillah. Fi sabilillah. Maka contoh kita kata fi sabilillah ini adalah iaitu perkara yang kewajipan yang kita nak sanakan, yang maksud jihad. Kerana kebanyakan penggunaan untuk ini, maka seperti kata kita guna untuk makna jihad fi sabilillah. Fi sabilillah. Apa itu? Mendekatkan diri dengan Allah dengan melaksanakan kewajipannya. Itu fi sabilillah. Melekat diri kepada Allah, bersama kebajikannya. Ada juga yang dikatakan fi sabilillah ini suatu usaha untuk dilakukan untuk kegunaan pada jalan Allah. Apa yang kita buat adalah untuk kegunaan jalan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat meninggikan, menguatkan, mengukuhkan agama Islam dan ajaran-ajaran Islam. Itu pun dikira sebagai fi sabilillah.
buat cara apa pun dikira sebagai fisabilillah. Contoh macam kita kata pendakwah, ustaz-ustaz menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis dan sebagainya, mengajak kepada kebaikan, itu semua adalah juga tergolong dalam fisabilillah. Fisabilillah. Jadi contoh-contoh di antara usaha-usaha yang kita boleh ambil kira sebagai fisabilillah ialah seperti mendirikan masjid, sedekah untuk masjid, itu juga fisabilillah, iaitu untuk menegakkan rumah Allah. Sebab masjid ini adalah pusat ibadah. Tas Utara, Tok Cu Kedah. Assalamualaikum Jimat. Waalaikumsalam Tas Utara, apa khabar? Kedah macam mana? Banjir ke? Kota Baru banjir teruk semalam, daripada semalam hujan lebat. Memang terlalu lebat. Nescafe I1. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tajuk kita hari ini ialah fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Iaitu usaha yang dilakukan untuk menegakkan agama Allah. Menegakkan agama Allah. Mengundi pun menegak agama Allah juga. Siapa yang mengundi dapat pahala. Macam mana Nescafe? Ada hujan sana tempat Antai. Saya petani hujan dari semalam. Samalah Faiza. Sini hujan lebat. Sini memang banjir besar lah. Rumah Atuk ni dah jadi pulau dah. Ingat jalan keluar dua-dua, jalan masuk keluar tak boleh pergi dah ni. Ailak pun tak lepas. Allah. Kedah pun hujan meleret. Habis. Biasalah Kelantan Kedah ni memang jijik. Assalamualaikum Tok. Lama tak ikut live Tok. Semua geng duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Atuk pun live hari ni cari bilik. Sebab bising, hujan lebat lagi. Bising, tak dengar. Atuk cari bilik ni lah. Bilik cucu ni. Tempat dia tidur. Tidur. Bilik dia ni kedap bunyi sikit. Bolehlah bercakap. Jiji apa khabar? Tempat Jiji macam mana? Kampung Jiji. Ada hujan? Ada hujan. Kita semua orang hujan lah. Kelantan teruk ni. Tak pernah hujan ni tahun ni. Besar macam ni. Tak pernah tempat tak ada air. Dah penuh dengan air. Aduh. Rezeki. Tajuk kita hari ini fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Apa sahaja yang kita lakukan ialah untuk menegakkan jalan Allah agar dapat meningkatkan agama Islam. Fisabilillah. Kita mengajar isteri kita hal Al-Quran. Fisabilillah. Mengajar anak-anak kita, mengajar kawan-kawan, mengajar sahabat. Itu pun fisabilillah. Menegakkan agama Allah. Melebar luaskan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam hujan rahmat tu pak cik. Ya Tamizi. Hujan. Biasa kalau hujan, kuih yang paling banyak bila hujan? Kalau di Kelantan yang paling banyak ialah putu halba. Ni kalau pergi keluar ni, kalau boleh keluar tengok tepi jalan ni, banyaklah gerai putu halba. Dia buat putu halba tu dia buat dengan ubi kayu yang diparut. Letak gula Melaka, kemudian letak kelapa yang diparut, kemudian kukus dengan balut dalam kain, kukus. Wah, sedap tu. Ya, kat sini pun hujan juga dari semalam, tak stop sampai pagi. Tapi tak libatkanlah saya alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, selamat Gigi. Selamat. Quote of the day kita hari ini fisabilillah. Jadi apabila fisabilillah, apa saja yang kita buat ialah yang berkait dengan untuk menegakkan agama Islam. Ini yang penting untuk menegakkan agama Islam. Itu secara umumnya. Di antaranya lah nak buat masjid. Tapi saya tak mampu tu buat masjid. Mana ada duit? Kau sedekahlah untuk masjid. Fisabilillah lah tu. Sedekah. Tak boleh sedekah banyak tu. RM50 boleh lah. Boleh. RM10 pun boleh. Boleh. Berdiri masjid. Ada juga untuk kemudahan awam. Nak buat hospital ke. Untuk rumah penginapan orang tua, anak yatim, ke sekolah-sekolah tahfiz. Kelas-kelas Al-Quran, mengajar Al-Quran, madrasah, kita buat madrasah.
Dan juga membina parit-parit. Ni musim banjir nakkan parit lah. Nakkan parit lah. Kalau musim kemarau tak kisah. Semua orang tak kisah pasal parit. Tersumbat ke, pokok besar ke, apa ke, semua masuk dalam parit. Masa hujan ni mulailah orang kampung keluar. Luaskan, lebarkan parit. Kalau lambat air turun, habislah rumah tenggelam. Habis. Itulah. Tak hujan tak apa. Kalau hujan, susahlah. Memang susah kalau hujan. Fi sabilillah. Hukum berkait dengan zakat semana ibadah. Zakat juga adalah termasuk fi sabilillah. Fi sabilillah. Hukum kita berzakat. Jadi dalam melakukan kebaikan-kebaikan, sudah pun diambil kira sebagai fi sabilillah. Kita pergi kerja. Bangun pagi, turun daripada rumah, pergi kerja. Itu pun fi sabilillah. Berjuang. Sebab itu kita kena niat. Apa saja kita buat, kita kena niat. Mesti baca Bismillahirrahmanirrahim. Berkat tu ada di situ. Apabila kita bermula dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka apa saja yang kita buat akan dibimbing oleh Allah SWT. Sebab kita menyebut nama Allah SWT. Pemurah dan penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa saja yang kita nak buat, kita dahuluikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita buat itu akan mendapat lindungan, bimbingan daripada Allah SWT. Itu yang penting. Yang penting kepada kita. Apa saja yang kita lakukan, kita khususkan sebagai niat, sebagai satu ibadah. Itu paling penting sekali. Jihad bukan semata berperang. Tadi kita kata jihad fi sabilillah. Jihad menuntut ilmu juga merupakan jihad. Apa ni, anak-anak kita, anak saudara, adik-beradik yang pergi menuntut ilmu juga jihad. Jihad tu. Kesian dengan cerita Pak hari tu. Tak berhenti. Semoga yang mana tipu banjir selamat dan diberi ketabahan hendaknya, amin. Itulah banjir, rezeki. Ya, Muhammad motu. Assalamualaikum tu. Ya, awalnya nak pergi solat Jumaat. Pukul 10. Awal ke? Tak awal, pukul 10. Pukul 12 lah. Hari ni ready lah. Ready dulu. Sembang dulu. Tajuk kita hari ni, fi sabilillah. Fi sabilillah, kita berjuang untuk menegakkan agama Allah. Berjuang untuk menegakkan agama Allah. Kita jangan kita boleh luaskan bual bicara kita, berjuang fi sabilillah ini. Ya Jaafar Razak, assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, morning. Dan semoga dipermudahkan segala urusan tu. Amin. Terima kasih. Dan sihat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Brazil. Wow. Kita serupa Brazil. Atuk pun kata Brazil tahun ni. Tapi Perancis pun nak back lah. Spain dah out dah. Portugal pun nak back. Pun nak back. Bola sikit. Jihad. Menuntut ilmu adalah sebahagian daripada jihad di jalan Allah. Kerana agama ini akan sentiasa terjaga dengan dua perkara. Iaitu ilmu dan berperang. Berperang ni jihad. Jihad. Ilmu dan berperang. Sekarang tak ada perang dah. Dengan senjata. Kerana menjaga syarak adalah dengan ilmu. Menjaga syarak agama Islam ini adalah dengan ilmu. Macam mana pergi Syria tu kira jihad juga. Jihad? Pergi Syria jihad. Pergi Palestin jihad. Pergi mana-mana untuk menegakkan agama Allah. Jihad. Itu jihad. Siapa nak syahid, boleh pergi jihad. Tapi dia ada syarat-syarat dia untuk membolehkan kita pergi. Pertama sekali kita tengok tanggungjawab kita, anak dan isteri macam mana. Sudah terjaga belum? Apa ni dari segi pendidikannya, keselamatannya, makan minumnya. Itu semua kena pastikan dulu. Sebab itu wajib tanggungan suami untuk menjaga anak-anaknya. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Tanggungjawab berat tu. Kau pergi berjihad, tiba-tiba dibakar api neraka. Tak guna bro. Tak guna. Jadi pastikan kita ready sebenarnya. Nak pilih, saya suka perang-perang ni. Silakan. Silakan, hebat. Perang-perang ni suka. Boleh pergi. Tak ada masalah.
Fi sabilillah iaitu artinya di jalan Allah. Fi sabilillah ni, fi sabilillah di jalan Allah. Di jalan Allah. Makna asalnya adalah jihad secara perang fizik, jihad secara perang secara terbuka. Itu makna asal lah. Makna asal fi sabilillah. Namun makna kontemporarinya adalah setiap aktiviti yang ditujukan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti berdakwah, mengelola asaranan dakwah dan sebagainya. Jadi untuk zaman sekarang, fi sabilillah itu mengikut jumhur ulama membuka tafsiran. Fi sabilillah itu seperti menuntut ilmu, membina pusat-pusat ibadat, membina fakir miskin, lapah hasnah. Jadi mereka ini adalah jika kita membantu, maka kita dianggap fi sabilillah, termasuk dalam golongan fi sabilillah, insya-Allah. Itu yang kita boleh buat ya. Atau kalau kita dermakan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjihad juga ke, walaupun kita tak pergi perang, berjihad. Zaman Rasulullah dulu pergi berperang, ada yang hanya membantu tentera menyiapkan kelengkapan perang, itu pun sudah jihad, berjihad. Berjihad ni ialah untuk membantu menegakkan agama Allah, itu juga berjihad. Mengundi juga berjihad. Jangan main berjihad. Untuk menegakkan agama Allah. Kita tengok mana yang nak menegak agama Allah, kita kena undi lah. Itu juga berjihad. Berjihad fi sabilillah. Jadi berjihad fi sabilillah adalah setiap jihad dengan segala bentuknya. Seperti jihad dengan lisan, ekonomi, pendidikan. Jadi dalam soal berjihad ini juga luas skopnya. Dari segi lisan, dari segi ekonomi, mengikut keperluan kita, mengikut kemampuan kita, apa yang kita mampu. Tempat saya PM6. Wow, dah macam PM6. Hujan Kota Baru makin lebat. Tempat anda macam mana? Mak motor. Hujan macam mana tempat anda? Mana tempat dah? Kampung mana? Atuk di Pasir Tumbuh ni. Lebat sungguh. Lebat sangat. Lebat. Tengok tu, air kiri kanan. Sampai atas dah air. Allahu Akbar. Tapi Kampung Atuk ni tak jauh dari sungai. Lebih kurang 100 meter je. Biasanya air sungai tak limpah sini. Dun Ibam PN Parlimen Rompin. Faham? Rompin. Dun Ibam Rompin. Endau Rompin. Hutan Endau Rompin. Wah. Dah pernah sampai ke Mak Motor Endau Rompin? Taman Negara Endau Rompin. Atuk tak pernah sampai. Tinggi juga dulu. Masa muda-muda tak terjadi. Plan-plan tak jadi. Orang kata cantik. Endau Rompin punya Taman Negara. Wah, rugi orang muda tak pergi. Tajuk kita hari ini, quote of the day hari ini, ialah fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Berjuang dalam semua bentuk. Nak masuk kena bayar 40. 40. Boleh tak mahal sangat 40. Dia Endau Rompin. Itu dah pergi Rompin, tak jadi juga pergi. Ada chalet ke resort ke dalam tu? Ataupun ada kemah je Endau Rompin. Mak Motor ni boleh. Daripada Pekan Rompin jauh tak? Daripada Pekan Rompin nak pergi ke Endau Rompin berapa kilometer? Mungkin jauh lagi kot. Tapi kalau hujan-hujan macam ni, dinasihatkan tak pergilah. Tapi tengoklah, musim kemarau bolehlah pergi. Taman Negara Endau Rompin, kemudahan asas semua ada. Wah, bolehlah pergi, cantik tu. Berapa kilo daripada Rompin? Nak pergi sana dekat daripada Pekan Rompin ke? Ataupun ikut Sugamat? Dari Bandar Rompin tu dekat. Nak masuk dalam 24 kilo. Tak jauh lah dari Pekan Rompin. Pekan Rompin 24 kilo. Dia ke arah Jalan Mersing ke? Jalan Mersing. Nak pergi Mersing. Itu tak apa nampak sangat ke mana. Tapi bolehlah. Musim kemarau nanti. Ajak nenek kau pergi. Endau Rompin cantik lah. Cantik. Dia orang cakap semua cantik. Hutan semula jadi. Hutan semula jadi. Ke arah itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Seronok pergi. Atuk suka
naik-naik bukit, jalan dalam hutan, itu suka lah tu. Jalan kaki, hike, itu suka sangat. Jalan menghala ke Mersing, Endau Rompin, menghala ke Mersing. Oh ya. Daripada Rompin ke Mersing ada Nenasi kan, Nenasi. Kayak pun ada. Steady tu. Steady tu. Kau update day hari ini, sembang pagi hari ini, kita buat bicara mengenai fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Apa sahaja aktiviti yang kita buat dengan nawaitu lillahi ta'ala untuk menggerakkan dakwah Islamiah. Kita menggerakkan, membuat ekonomi Islam. Ekonomi Islam, apa itu ekonomi Islam? Halal, produk halal. Buat kicap halal, buat cuka halal. Itu juga ialah fisabilillah. Nanti orang makan kicap tak halal. Itu contoh. Bagi orang berniaga, dia boleh mendapat pahala fisabilillah. Dari segi ekonomi Islam. Itu penting kepada kita. Semua halal. Ayam halal. Chicken goreng, ayam goreng halal. Itulah. Tok, betul ke kalau kita pegang panah dapat pahala? Kawan saya cakap, dia suruh saya beli. Tak ada panah. Cuma apabila kalau kita main latihan memanah itu sunat. Itu dapat pahala. Kalau jaga pegang je tak ada apa. Tapi kalau belajar memanah, belajar berenang, itu di antara sunah-sunah. Dapat pahala. Orang yang buat sunah dapat pahala. Buat sunah dapat pahala. Itu cara dia. Tapi kalau setakat nak pegang, anak panah tak dapat pahala lah. Dia pegang je. Nanti main panah lah. Main betul-betul main panah. Berkuda, itu sunah. Main kuda, berkuda, sunah. Sunah, itu juga sunah. Dari segi lapangan lah, aktiviti lapangan. Sunah ni banyak, beribu-ribu sunah. Apa saja yang Rasulullah buat, cara hidup Rasulullah, semuanya sunah. Pasal makan, sunah. Makan tangan kanan, sunah. Basuh tangan dulu sebelum makan, sunah. Kuda sunah juga kan, tapi mahal lah kuda-kuda. Belasan ribu. Ada kuda murah, 3,000, 4,000 pun ada kuda padi. Kalau Kelantan ni ada kuda murah-murah, 3,000, 4,000 je. 4,000 tu dah cantik lah. Dia ni kuda, tapi kuda padi lah. Bukan kuda Arab tu, bukanlah. Tapi kalau setakat nak main suka-suka kuda padi pun okey dah. Lagipun kos memelihara tidak tinggi. Kalau kuda Arab, teruk bro. Teruk kena jaga. Nak kuda pergi perang tu, boleh cari kuda. Hujan makin lebat. Hujan makin lebat. Sembang hari ni bersama dengan Tok, tajuk kita fisabilillah. Jadi apa saja yang kita lakukan setiap hari adalah fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Iaitu berjihad. Berjihad, berperang. Dulu. Tetapi sekarang ialah apa saja aktiviti yang kita buat, seperti berdakwah, mengelolakan dakwah, membina pusat-pusat ekonomi, pendidikan, macam-macam perkara kebaikan yang kita buat, itu semua adalah fisabilillah. Pada Rainbow. Ya, Atuk ni kuat minum, manis lah. Jaga kesihatan tu. Sekali-sekali. Apa ni kering tekak. Nak minum. Sikit-sikit je minum pun. Tak banyak. InsyaAllah. Memang Atuk jaga. Ya, Pak Da. Assalamualaikum Tok. Saya agak pagi ni. Dah sarapan ke belum? Minum-minum dulu Pak Da. Minum-minum dulu. Tajuk kita hari ni. Pak Da, kapan Pak Da hujan ke? Hujan lah Kota Baru daripada semalam. Sekarang pun hujan ni. Bising sangat. Cakap pun kena kuat. Bising hujan. Hujan teruk. Semua orang sejuk hari ini. Sejuk. Semua orang sejuk hari ini. Fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Inilah yang kita cuba berkongsi hari ini. Apa sahaja aktiviti yang kita buat kerana jalan Allah, maka sudah semesti dia tergolong dalam fisabilillah. Fisabilillah. Barang siapa yang berhijrah untuk mencari kebaikan juga, fisabilillah. Kerana tengah hujan tu, samalah Kota Baru teruk. Kota Baru hujan yang teruk ni. Teruk.
teruk sangatlah. Teruk sangat. Teruk sangat. Bising sikit. Biasalah sekali-sekali. Sekali-sekali hujan. Okey, dalam fi sabilillah ni juga kita termasuk dalam membantu fakir miskin. Fakir miskin. Itu juga fi sabilillah. Bukan atuk duduk Selangor ke itu. Pindah dah. Oh, masa pergi Selangor pergi juga. Masa rumah di Selangor pergi sanalah. Tapi banyak duduk Kota Baru. Banyak duduk Kota Baru. Mak motor. Banyak duduk Kota Baru. Fi sabilillah merujuk kepada memperjuangkan, mengusahakan dan melakukan aktiviti berjuang untuk mempertahankan agama Allah. Jadi apa saja yang kita lakukan aktiviti yang berjuang untuk mempertahankan agama Allah. Mempertahankan agama itu luas. Mungkin dari segi makan, minum, ekonomi. Itu pun fi sabilillah kita boleh buat. Mungkin dari segi aktiviti lain. Membina masjid, membuat sekolah, mungkin membina jalan raya, membuat tanah kubur. Tanah kubur juga fi sabilillah. Kalau tidak nak tanam kat mana orang meninggal kan? Kalau tak ada tanah kubur. Itulah yang dijadikan fi sabilillah untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam fi sabilillah juga dia berkait dengan 8 hasnah. 8 hasnah termasuk juga orang menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga termasuk dalam fi sabilillah. Jadi sesiapa yang pergi menuntut ilmu, insya-Allah dia akan mendapat ganjaran yang besar. Jadi dalam fi sabilillah ini ada 8 golongan yang layak menerima wan zakat. 8 golongan. Bukan atuk duduk Selangor hari itu pindah tak? Bukan duduk Selangor. Atuk ada juga rumah di Selangor. Tapi banyak duduk Kota Baru. Atuk macam pergi mengundi tu kira pergi jihad ke? Pergi jihad lah. Pergi mengundi. Tapi tengok parti mana kau pilih. Parti yang memperjuangkan Islam ataupun tidak. Itu beza dia. Ataupun parti yang hampir memperjuangkan Islam. Itu PK. 8 golongan yang berhak. Inilah fi sabilillah. Pertama sekali orang fakir. Orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha. Tak ada kerja untuk memenuhi keperluan pokoknya dan tanggungjawab. Ini orang fakir. Fakir ni miskin sangat. Hidup dia tu macam beras pun tak ada. Sardin, biskut tak ada. Minyak tak ada. Ini kita orang bantu. Saya pakar PM. Wow, hebat kau. Boleh pahala lah tu. Boleh pahala lah tu. Jadi orang fakir ni ialah orang susah sangat. Orang susah sangat. Susah, tak ada beras. Keperluan asas dia tidak ada. Ini juga bila kita bantu dia fi sabilillah. Dan ada juga orang miskin. Orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan. Jadi beza fakir dengan miskin. Kadang-kadang kita fakir miskin tu kita gabung sekali. Sebenarnya beza. Fakir ni orang yang nak makan pun tak ada. Itu fakir. Miskin ni orang yang nak makan ada. Pakai ada. Tapi nak lebih sikit tak ada. Nak beli motor tak boleh. Ataupun nak beli kereta tak boleh. Contoh macam tu. Pergi kerja jalan kaki. Itu di antara orang miskin. Tapi fi sabilillah ini ialah orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti berperang, berdakwah dan menerapkan hukum-hukum Allah. Kita kena sokong fi sabilillah ini. Fi sabilillah ini adalah orang berjuang ingin melaksanakan hukum-hukum Allah. Itulah fi sabilillah. Dan orang yang fi sabilillah ini dia berhak menerima wal zakat. Dia berhak daripada 8 hasnah, salah satu daripadanya ialah fi sabilillah. Dia dibolehkan menerima zakat. Jadi 8 golongan itu salah satunya ialah fi sabilillah. Ada juga orang yang layak menerima zakat ialah kelompok yang dianggap masih lemah imamnya kerana baru masuk Islam. Mana mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, dia tergolong dalam 8 hasnah. 8 orang yang layak menerima wang zakat. Ataupun gharim. Gharim ni ialah
Orang yang memiliki hutang, menangguh hutang, tidak sanggup membayar. Mana orang bankrupt lah, bankrupt dunia. Orang bankrupt tak sanggup membayar, letih dah. Tak boleh. Maka dia termasuk dalam gharim. Gharim. Kemudian sabir, iaitu orang yang berputus bekal dalam perjalanan musafir dan para pelajar perantauan. Ini orang yang pergi merantau, atau orang pergi musafir, ataupun orang pergi mencari ilmu dalam perjalanan, habis bekalan, maka dia juga layak menerima zakat. Sabir zakat. Ini contoh. Kadang-kadang perkara ini juga bagi membantu orang yang musafir ini, atau ada pengalaman semasa di Sarawak. Siapa masih ingat lagi Menteri Idris Jalal dulu? Dia tu daripada Bario. Dia sekolah di Lawas. Bario dengan Lawas ni lebih kurang dalam hampir 300 kilo, tapi melalui hutan lah, dia berjalan kaki daripada Bario ke Lawas, maka masa 2 minggu meletak hutan. Jadi orang Kelabit ni hebat, dia orang Kelabit ni, apabila anak-anak ini dalam perjalanan dari Bario untuk bersekolah di Lawas, sekolah menengah Lawas, apabila malam, petang dia berhenti satu rumah panjang. Jadi rumah panjang tu akan sedialah makan apa semua mengikut kadar dia orang lah. Besok dia sedia bekal pula, berjalan lagi sampai lagi satu kampung. Macam tu juga, menginap lagi. Kemudian dia orang bekal lagi. Jadi walaupun dia tak kenal, dia satu kaum lah, kaum Kelabit. Dia tak kenal, tapi dia akan meraihkan tamu. Hebat orang Kelabit ni. Perjalanan dia daripada Bario nak pergi ke Lawas. Ya Hindun, apa khabar Hindun? Assalamualaikum Tok, dan sejahtera Tok. Maaf, lama join. Terima kasih banyak Hindun. Hari ini hujan. Tempat Hindun macam mana? Hujan teruk hari ini. Hujan teruk. Dan 8 hasanah juga ialah orang yang penerima zakat. Orang yang menjadi pentadbir zakat, dia juga boleh menerima zakat. Dan akhir sekali riqab, iaitu hamba sahaya atau budak kecil. Hamba sahaya. Sekarang hamba sahaya tak ada dah. Hamba sahaya sudah tak ada sekarang. Itulah di antara 8 fi sabilillah yang di antaranya yang boleh membolehkan kita mengeluarkan zakat kepada mereka. Kerana hujan terlalu kuat. Hujan kuat sangat. Ya, Assalamualaikum Rosna Production. Assalamualaikum Jimat. Salam Jumaat. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Hari ini hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat, insya-Allah. Tajuk kita hari ini ialah fi sabilillah. Fi sabilillah. Itulah tajuk kita hari ini. Fi sabilillah, iaitu berjuang di jalan Allah. Jadi ramai ulama mengklasifikasikan fi sabilillah itu kepada dunia sekarang ialah kita berjuang apa saja untuk menegakkan agama Allah. Termasuklah kita kata untuk menegakkan masjid, surau, rumah anak yatim, pusat-pusat pengajian, tahfiz, guru-guru Al-Quran, sekolah Arab. Ini semua adalah fi sabilillah. Sihat ke Haji? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih Rosnah, terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi dalam kita bising tak tahan. Bising. Ini pun atuk masuk bilik ni. Maka saya mohon diri tempat kerja sekarang. Silakan hidup. Terima kasih banyak sudi jenguk atuk. Terima kasih banyak. Tajuk kita hari ini fi sabilillah. Memang tak selesa ini. Bising sangat. Tapi akhir kata ataupun nak ending lah. Iaitu jika kita bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Allah sudah berkata, jika kita menerima nikmat, kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan apa lagi nikmat-nikmat kepada kita. Ingatlah kepadaku, nescaya aku ingat kepada kalian. Jika kita ingat kepada Allah, Allah akan lebih ingat kepada kita. Dan berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan kalian.
Berdoalah, mintalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padanya kami sembah, padanya lah kita memohon pertolongan. Tidaklah Allah mengazabkan mereka selama mereka memohon ampun, beristighfar. Dan kita sudah semesti tergolong dalam orang yang banyak dosa. Setiap kali kita berdosa, kita beristighfar, kita sedar, kita jijik kepada dosa, kepada perkara-perkara yang tak baik yang kita lakukan, insya-Allah, maka taubat kita itu akan menjadi taubat nasuha. Ya Syaf, Assalamualaikum, salam jemaah. Waalaikumsalam Syaf, apa khabar? Apa khabar? So, macam mana hujan? Tak selesa hari ni. So kita tangguh dulu, kita sambung esok insya-Allah. Dengan tajuk-tajuk yang lain pula. Sebab keadaan bising sangat. Tak selesa. InsyaAllah ini semua takdir daripada Allah SWT. Kita terima dengan lapang dada, redha, di atas ketentuan daripada Allah SWT. Walau bagaimanapun apa yang kita lakukan, sedikit kebaikan, sudah semesti kita akan menerima ganjaran, habuan daripada Allah SWT. Itulah yang dijanjikan kepada kita. Dan kita harus ingat, kita beribadah banyak-banyak. Sekarang waktu duha. Sila siapa yang belum solat sunat duha, Syafiq, Syarif, tolong solat sunat duha. Buat dua pun cantik. InsyaAllah. Terima kasih tu untuk 5 hari ni. Nescafe, solat sunat duha. Minum juga. Solat juga. Solat sunat duha. Nanti kita buat bicara lagi dengan tajuk-tajuk yang lain. Lebih menarik insyaAllah untuk di masa hadapan. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.